أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بالتحية الإسلام من سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد, Alhamdulillah, segala puja dan puji dan tertentu dirafa'kan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan ta'aluk sekalian alam. Dialah Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar sembah, dan Dia jugalah Tuhan yang telah menciptakan kita, yang pada asalnya daripada setitik air yang tidak bererti dinamakan ia sebagai mani, lalu disimpan di dalam sebuah empangan yang kokoh dinamakan ia sebagai rahim ibu, dalam tempoh dan waktu yang ditetapkan. Maka lahirlah kita ke dunia ini diiringi dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebesar-besar nikmat yang kita perolehi pada malam yang mulia ini adalah nikmat Islam dan iman. Selawat beserta salam atas junjungan besar kita Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat dan bantuan daripada baginda Nabi lah yang kita dambakan di akhirat kelak, ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam mulia ini kita dipertemukan lagi di dalam rumah Allah ta'ala yang mulia ini, dinamakan ia sebagai Surah An-Nur, bagi membicarakan sebuah kitab yang dinamakan akan dia Bidayatul Hidayah, permulaan jalan hidayah, yang dikarang oleh Al-Alim Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Inilah dia Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan telah sampai kita pada perbahasan golongan daripada orang-orang yang menjadi ulama, tetapi dia ni kategori bawah ulama su'. Al-ulama su'un, ulama jahat. Jadi ulama jahat. Masyaallah taala. Bagaimana orang yang akan mengikuti perihal ulama jahat ini? Ulama jahat bukan maknanya perangainya jahat. Tak. Kalau perangai jahat tu kita nampak dah. Memang jahat ni kita nampak dah. Kalau jenis ni orang tak boleh pakai, nampak dah. Tapi ini ulama jahat. Bila disebut kalimat ulama, wataknya tu watak ulama, gayanya tu gaya ulama, cara berpakaiannya pakaian ulama, tetapi tertib kehidupannya alama. Masya-Allah taala anha tak terpakai, kata masya-Allah taala anha. Jadi ini dia katakan, ya masya-Allah, apa yang disebutkan oleh pengarang kita rahimallahu taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa bi'ulumihi fi kitabihi wa nafa'ani fid darainil amin. Syiri lalu telah kita bicarakan tentang Dajjal, dan di antara tenteranya Dajjal itu adalah al-ulama su', insya-Allah. Maka hari ini kita sambung pada muka surat 21 je Azmi. 20. Namun demikian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kita dah berbicarakan tentang sifat dan watak antara ulama su' itu, berkaitan tentang
apa yang dibawanya, apa hal keadaan dia ketika mana dunia itu memerlukan manusia-manusia yang soleh tadi. Dan mereka ini tak lain tak bukan adalah orang yang memperhimpunkan kebaikan untuk diri mereka. Itu kebaikan dunianya, hartanya, nak jadi dipanggil oleh orang dengan gelaran yang mulia-mulia. Dan mereka ini sebagaimana kita sebut, bukanlah diambil seseorang itu dengan petah dan pandainya berkata-kata, namun kerana sebab ilmu semata. Ini yang penting. Tapi akhir zaman apa yang berlaku? Orang yang pandai bercakap ni yang kita akan ambil. Orang yang pandai bercakap, sedap tutur kata dia, lembut bicara dia, ni kita ambil. Ilmu belum tengok belakang lah ilmu. InsyaAllah ilmu kita tengok belakang. Tak boleh macam tu, InsyaAllah. Hak ni yang kadang-kadang kita telah melanggar adab dalam mengajar dan belajar. Ini disebut dalam ta'alim muta'allim fi tariqut ta'allum, karangan Al-Imam Burhanuddin Az-Zurnuji rahimahullah ta'ala. Jadi apa kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala? Namun demikian, nafsu amarah ulama su ini selalu membisikkan di telinga mereka bermacam-macam angan dan membisikkan kepadanya bahawa ia telah banyak menabur jasa di kalangan manusia sehingga ia layak untuk menerima bermacam-macam anugerah daripada Allah. Nafsunya juga mengkhayalkan kepadanya bahawa ia adalah lebih baik daripada hamba Allah yang lainnya. Ini yang Ibnu Athaillah sebut dalam Hikam pada matan ke-250, matan 251, 252. Apa kata Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari? Katanya, man asbata li nafsihi tawadu'an fahuwa al-mutakabbirun haqqan. Barang siapa yang merasakan dirinya lebih baik dari orang lain. Ni man asbata li nafsihi tawadu'an, dia rasa dirinya lebih tawadu', dia lebih soleh, dia lebih layak dapat anugerah-anugerah daripada Allah Ta'ala, fahuwa al-mutakabbirun haqqan, maka sebenarnya dialah orang yang paling takabbur. Kenapa? Kerana dia memisahkan darajat di antara dirinya dan juga manusia yang lain. Dia rasa dirinya yang paling hebat, dirinya yang paling layak mendapat karamah-karamah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah antara orang yang paling qanaah, orang yang paling merasa cukup, padahal dia ni tak pernah cukup. Ni masya-Allah tabarakallah taala cukuplah apa yang Allah Taala bagi, tapi angan-angan ke depan tu banyak lagi. Mulutnya cakap cukuplah, tapi hatinya tu nak lagi ke depan. Ni dia masya-Allah tabarakallah taala Jadi itu sebab kata pengarang kita rahimahullah taala, nafsu ulama ni selalu membisik-bisikkan di telinga dia dengan bermacam-macam angan-angan. InsyaAllah, aku ni dekat Perak ni paling berjasa ni, kata kalau tak ada tuanku bagi PJK, tak boleh ni, mesti nak kena dapat juga PJK kurang-kurang. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Pingat jasa kebaktian ke, kurang-kurang dapat jaksa pendamai pun jadilah, kata masya-Allah. Tak. Tapi yang sepatutnya dapat anugerah cura si manjekini, masya-Allah taala patutnya, kata dia. Terdetik hati dia, kata begitu, ya Allah. Ataupun dia membisikkan kepadanya bahawa ia telah banyak menabur jasa. Dia cakap sorang-sorang dia, aku kalau tak ada kat taman ni, agak orang taman ni pun tak tahu agama ke dia. Dia punya bisik hati dia, sebab dia rasa dia paling bagus. Subhanallah ta'ala. Saya ingat apa yang guru kami, ketika kamu menyampaikan kuliah, ketika kamu menyampaikan tausiah, berdoalah pada Allah supaya sentiasa digentarkan hatimu, InsyaAllah, kan? Supaya rasa berdebar-debar. Kita duk ngajar, kita duk rasa kita dah paling bagus dah ni. Rupa bawah kita tu ada alim ulama yang mengaji 3-4 tahun duduk di negara Syria, dia pun dia duduk, kata tok guru petani kita, dia duduk badar je belakang tu, macam tu je dengar. Hal ilmu dia tu tinggi. Ni orang tua-tua dulu, tok guru dulu, kita tengok pakai baju pagoda je, misalnya pakai lebay atas kepala, duduk datang surau, misalnya dengar orang-orang muda cakap punya lantang. Tapi hakikat kata ini abuk je angin, ni tong melo katanya, ketuk bunyi je kuat, dalam tak ada apa. Subhanallah ta'ala. Ini dia, insya-Allah. Dan apa lagi yang dikendaki oleh nafsu ahli ulama su' ni tadi, iaitulah dia akan mengatakan dengan dirinya bahawa sesungguhnya dia telah dikhayalkan oleh nafsunya kepada Allah Ta'ala, diadukan dirinya tu lebih baik daripada orang lain. Kalaulah saya tak hidupkan surau ni, tak ada agaknya surau ni hidup. Ini perkataan dia ni, kita orang kata ujub, al-ujub. Ujub ni apa ujub? Ujub ni kata asalnya ajaib.
Ajaib ni apa dia? Itu bukan bahasa Melayu lagi. Memang kita cakap ajaib. Itu ajaib tu bahasa Arab lagi. Bahasa Melayunya dipanggil pelik. InsyaAllah. Pelik, hairan. Itu ajaib. InsyaAllah. Jadi kalimat ujubun, ayat ni pelik, hairan terhadap dirinya. Hairan aku ya. Hebat betul aku. Dia takjub dengan dirinya. Dia rasa hebat dirinya. Masya-Allah tabarakallah. Penyakit ni dia tak datang kalau dua beradik yang bawah tak datang lagi. Dua beradik bawah yang siapa? Yang pertama riak. Ada riak, masya-Allah. Riak ni apa dia? Riak ni dia cerita tentang kebaikan dia, dia cerita tentang amal dia, tentang sedekah dia. Tak, tu bukan riak. Kalau dia kata, tuan-tuan, nampak tabung warna pink tu? Saya lah paling sumbang banyak dalam tabung tu. 3,000 dah tentu sebulan, kata masya-Allah. Kata orang, belagak betul, riak je dia ni. Tu bukan riak. Itu iklan je, masya-Allah. Itu dia iklan nak bagi tahu orang je, masya-Allah. Adapun riak ni kata asal dari kalimat Arab ra'a. Ra'a yara ra'yan fahuwa ra'iun. Mana jadi riak tu maknanya melakukan satu pekerjaan untuk dilihat. Ra'a ni makna melihat. Jadi dia datang kalimat ria'un, nak lihat orang dia buat satu perkara nak tunjuk kat orang. Masya-Allah. Nah, dia sembahyang tadi elok je Allahu akbar. Subhanallah wa hamdah. Allahu akbar. Allahu akbar. Ketika datang orang masuk masjid, Allahu akbar. Dia perelokkan sembahyang dia. Kenapa? Ada orang masuk. Dia nak tunjuk ibadah dia. Dia bukan cerita dengan orang tak. Dia memperelokkan satu kelakuan dia kerana nak orang tengok. Masya-Allah. Ini daripada segi tasawuf. Adapun dari segi pandangan Imam Junaid Al-Baghdadi, apa kata beliau tentang riak? Riak itu ialah siapa yang meninggalkan suatu amal kerana takut dipanggil riak, itulah riak. Dia meninggalkan satu amal kerana takut dipanggil riak. Haji, marilah sembahyang Jumaat di masjid. Tak maulah. Hari-hari pergi masjid kan orang kata riak pula. Masya-Allah. Itulah riak. Masya-Allah tabarakallah taala. Ini kata Imam Junaid Al-Baghdadi. Malam ni ada pengajian ni di surah An-Nur. Marilah datang sama-sama. 2 hari lepas baru Ustaz Khairul Amsyar kan lagi ni kalau pergi hari-hari orang kata saya riak pula, kata dia masya-Allah. Itu riak, kata Imam Junaid Al-Baghdadi rahimallahu taala anhu. Jadi meninggalkan suatu amal kerana takut dipanggil riak, itu riak. Masya-Allah. Dan melakukan suatu amal kerana lain dari Allah, itu syirik. Patut buat amal kerana Allah Ta'ala, tapi dia perelokkan sembahyang dia, dia perelokkan pakaiannya, dia perelokkan jalan dia, dia elokkan tutur dia semata-mata untuk tunjuk pada orang yang dia baik. Ini kelakuan ulama su. Syadabarakallah Ta'ala. Bila dah ada tunjuk pada orang amal apa yang dia hendak, ini penyakit kedua datang, namanya sum'ah. InsyaAllah. Sum'ah ni kalimat asal dari perkataan sama'a yusami'u. Sami', dengar, insya-Allah. Makna bila dia dapat baik, apa dia nak? Dia nak dengar orang puji-puji tu. Bagus ya Tuan Haji tu, masya-Allah. Tak ada, saya biasa je, insya-Allah. Ada, saya biasa je. Tapi hakikat berbunga-bunga, lagilah puji. Kita panggil dalam bahasa moden apa dia? Ini dipanggil sebagai populariti murahan. Subhanallah ta'ala. Nak disebut-sebut, nak dicerita-cerita oleh orang ramai tentang kebaikan dia. Dia buat baik itu semata-mata nak orang sebut tentang keelokan perangai dia, nak orang sebut amal ibadat dia. Ini perangai ulama su. Baru yang datang ketiga tadi, ujub. Al-ujub, ajaib. Bila dah ada orang puji, dia orang baru tahu ke aku ni hebat, masya-Allah. Berbisik-bisik diri dia sendiri. Ish, aku boleh buat, kenapa orang lain tak boleh buat? Kalau tak ada aku tak jadi tempat ni. Dia ujuban, datang rasa ajaib pada diri dia. Dia rasa pelik dengan diri dia yang hebat tadi. Kemudian apa yang berlaku bila 3 beradik ni dah ada? Datang penyakit yang keempat, namanya takabbur. At-takabbur itu kalimah asalnya kibar ataupun kabir. Dia rasa dirinya besar. Akulah paling hebat. Ini yang kata Imam Ibnu Athaillah tadi, man asbata li nafsihi tawadu'an fahuwa al-mutakabbirun haqqan. Kadang-kadang kita tengok orang jahat tu memang dah tentu jahat, tapi ada lagi jahat daripada orang jahat. Orang yang berkelakuan baik semata-mata nak dapat kebesaran. Ni dia ulama su, insya-Allah. Buat gaya baik, watak baik. Kenapa? Kerana nak dapatkan panggilan, nak dapatkan martabat, nak dapatkan title yang baik untuk diri dia, supaya orang memberikan kepada dia kebaikan-kebaikan. Dan yang lagi teruk kata Imam Ghazali apa dia? Dan nafsunya juga menghayalkan kepadanya bahawa ia adalah lebih baik daripada hamba Allah yang lain. Sampai pada satu satu waktu orang ni dia akan rasa diri dia tu wali Allah.
Dia duk rasa dia ni wali Allah Ta'ala. InsyaAllah saya ni paling banyak berzikir daripada orang lain. Lepas sembahyang saya duduk, saya yang wirid paling panjang. Macam orang semua bangun balik dah, masya-Allah. Dia tengok orang yang tak wirid, orang tu langsung balik. Entah-entah orang yang balik tu wali. Masya-Allah tabarakallah ta'ala. Ni kita tak tahu. Orang wali kata, panas aku dalam sini, baik balik cepat, kata masya-Allah tabarakallah ta'ala. Kita tak tahu, masya-Allah. Tapi itu sebab hidup kita tidak boleh sangka-sangka, su'uzon, sangka buruk dengan orang, tak boleh. Ni katanya. Ini dalam satu hadis Nabi SAW dalam kitab La Tahqiranna Minal Ma'rufi Syai'an. Utbah diceritakan bahawa setiap Utbah ni dia ada jiran. InsyaAllah. Dia ni ada jiran ni beli arak. InsyaAllah. Jiran ni beli arak. Tak ada orang nampak malaikat Utbah. Tak ada orang yang nampak. Dia seorang nampak. Lepas tu dia pergi tengok orang tu beli arak, masuk dalam rumah minum. Si Utbah ni pergi report polis. InsyaAllah. Zaman Nabi dah ada polis. Sebab tu hadis dia kata dilaporkan ala syurtah, bagi tahu kepada polis. Zaman Nabi ada polis. Subhanallah taala. Askar pun ada, kilang tenun pun ada zaman Nabi SAW. Tu sebab pakaian tentera tu ada dah uniform zaman Nabi SAW. Cuma kita ni digambarkan dengan cerita orang pakai pakaian Arab, pakai jubah pergi perang dah. Kalau takkan diceritakan topi besi Nabi, takkan cerita baju besi Nabi, takkan cerita pedang Nabi. Hatta tunggangan Nabi SAW berapa banyak, antaranya yang paling laju Adbar, insyaallah barakallahu taala anhu, tu paling laju sekali bergerak, insyaallah barakallahu taala anhu. Dan ketika perang Hunain, Nabi SAW pergi perang dengan menaiki kereta kebal. Saudara-saudara, ada kereta kebal zaman Nabi SAW. Ini sirah sebut Nabi naik kereta kebal pergi perang. Saudara-saudara, kita duk bayang zaman Nabi pergi ada unta je ke mana datang kereta. Kitab dia tulis Nabi SAW naik kereta kebal. Macam mana? Dibuatkan daripada pelepah batang tamar. Batang tamar tu kan besar-besar. Dibuatkan bentuk kereta ada roda. Kemudian ditolak oleh orang Islam dan ditarik oleh kuda di depan. Bila orang datang menetap akan Nabi SAW, terkena pada batang kurma, tak kena pada Nabi. Tu kereta kebal zaman Nabi SAW. Masya Allah, nak sebutkan gitu. Nabi pergi naik kereta kebal. Sampai begitu teraturnya. Ini kita balik cerita hadis tadi. Lalu dilaporkan kepada polis. Utbah bagi tahu pada tuan dia, sesungguhnya jiran aku ni minum arak. Lalu aku telah report pada polis, kata Masya Allah. Tuan dia marah, engkau ni kenapa buat macam tu? Apa sebab kau buat macam tu? Sedangkan orang tadi berusaha menyembunyikan keburukannya. Bukan dia pergi depan orang, tengok aku minum arak. Ini orang sorok-sorok. Subhanallah ta'ala anhu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menutup aurat, iaitu aib saudaranya ataupun kelemahan dari kejahatan saudaranya tadi, seperti dia menghidupkan aborsi yang telah mati daripada dalam kuburnya. Ini sebut gitu. Tu sebab kalau nampak buruk orang, jangan langsung kita hukum. Ini ahli neraka ni, Masya Allah. Kerja nak ngukum orang masuk neraka je kerja dia. Ya Rahman Ya Rahim. Ya Masya Allah, agaknya dia ada share dengan jabatan tanah di neraka. Dia suka-suka edarkan tanah-tanah di neraka tu untuk orang. Ya Masya Allah. Masya Allah. Itu satu lagi perangai. Minta maaf nak. Ni saya sebut satu lagi. Ni minggu ni memang saya sebut banyak kali. Apa dia? Satu sifat manusia yang dia suka sebut macam ni. Taulah, kau tak selesai urusan dengan aku, kita jumpa di akhirat. Kita jumpa di akhirat, jumpa di padang mahsyar. Saya nak bagi tahu padang mahsyar bukan tapak reunion. InsyaAllah barakallahu ta'ala anhu, Masya Allah. Yang awak nak pergi jumpa orang dekat padang mahsyar, tak adalah kerjanya. Kita kalau boleh nak cepat lepas. Jangan ada sangkut-sangkut, aku tak mau jumpa siapa-siapa. Walhal kita jumpa orang kita paling sayang pun kita lari. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, berkata Allah kata yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani. Pada hari di padang mahsyar kamu akan lari bila nampak akhi, adik-beradik kamu. Wa ummi wa abi, kamu nampak mak kamu lari, kamu nampak bapak kamu lari. Wa sahibati wa bani, kamu nampak kaum keluarga, kawan-kawan dan anak beranak kamu lari. Tiba-tiba dengan musuh jumpa di akhirat, kita jumpa di akhirat, kata Masya Allah. Macam mana jalan cerita tu? Itu sebab Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk menyelesaikan urusan dunia di sini. Itu sebab bukan kita kata dunia ni tak bererti. Dunia ni sangat bererti kerana dunia ini ialah ladang saham untuk kita ambil berkatnya di hari akhirat. Kalau tak ada dunia, di akhirat pun kosong juga kita. Jadi kita kena memanfaatkan dunia ini dengan kebaikan-kebaikan dunia ini supaya akhirat kita senang perjalanannya. Ni ulama as-su' tadi termasuk dalam orang yang mendidik supaya orang sentiasa menggesa-gesakan ataupun merasa dirinya itu lebih baik daripada orang yang lain. Wahai para penuntut, maka jadikanlah dirimu bersama dengan golongan yang pertama.
Yang dulu kita dah belajar dah. Siapa dia? Orang yang niatnya belajar semata-mata kerana Allah dan Rasul. Dia belajar kerana dia tanggungjawab dia pada Allah Ta'ala. Orang yang kedua, dia belajar kenapa? Kerana nak kaut keuntungan dunia. Orang yang ketiga belajar sebab apa? Sebab nak dipanggil ulama', nak dipanggil tok guru, gaya macam ulama' tapi tak ada apa pun. InsyaAllah barakallah ta'ala anhu. Ini Masya Allah, syarah, saya ingat syarah guru saya Syekh Ismail bin Baiti Al-Penanti kata apa ketika dalam bahas ulama' su' ni. Dia kata ada pun orang yang ketiga ini, kata dia, orang itu adalah orang yang belajar, rajin belajar kata. Tetapi belajar ni tak sistematik. Celup sana, celup sini, celup situ, celup ini, celup itu. Tok guru mati, dia mengaku dia nak murid tok guru tu. Ni perangai dia, insya-Allah. Jadi bila dia mengajar, dia campur orang ni, campur orang ni, campur orang ni, hingga murad buku murad kitab tadi bercampur aduk. Apa kata Pak Suyuk Kuala Ketil, almarhum Pak Suyuk Kuala Ketil pada saya? Saya ingat dia kata apa? Sungguh saya tanya pada dia, ngapa Pak Su tak mengajar dah dekat 20 tahun? Dia tak mengajar 20 tahun. Dia kata gara-gara saya baca satu kitab karangan Al-Imam Nawawi namanya Azkar. Sesungguhnya dikira seorang itu kazibun, pendusta, jika dia membacakan suatu kitab tidak menepati murad pengarang kitab. Ada banyak orang baca kitab, dia bersesuaian dengan akalnya, lalu disyarahkan dengan akal dia. Subhanallah ta'ala. Ini sesuai dengan okey, kena masuk-masuk, pup dia syarah. Walhal pengarang kitab bukan nak macam tu perkataannya. Perkataan tu dia nak olah lain, tetapi disampaikan lain. Ini termasuk dalam kalangan ulama' su'. Allahu akbar, ya'udzubillah. Maka apa kata dia? Dan hendaklah kamu berada di dalam golongan yang pertama, dan hati-hatilah supaya engkau tidak termasuk dalam golongan yang kedua, kerana banyak sekali orang lalai yang telah diragut oleh kematian sebelum ia sempat bertaubat. Masya Allah. Jadi maknanya apa? Jadilah golongan pertama yang ikhlas kepada Allah. Ada orang yang niat belajarnya, hatta kita jangan cerita pengajian biasa, pengajian agama pun. Ustaz, apa tujuan Ustaz mengaji sampai ke Mesra ni 3 tahun? Kabarnya kalau ngaji usul syariah ni, nanti balik boleh jadi panel syariah Maybank kata. Nanti kalau balik nanti boleh jadi panel syariah untuk syarikat ini. Jadi ini kata guru kita Syekh Dr. Ali Gomah, barang siapa yang mengaji ilmu kerana menjamin masa depannya, hukumnya haram mengaji. Dia mengaji dan dia dah ada cita-cita ataupun dia dah ada perancangan dari ilmunya tu tadi, dia akan dapat kerja ini. Walhal tuntutan mengaji ilmu tadi apa? Kerana Allah. Itu je. Adapun Allah nak urus, silakan, insya-Allah. Macam saya sendiri minta maaf lah. Masa saya mengaji di Mesir dulu, sahabat-sahabat best saya daripada Malaysia 14,000 orang. 14,000 orang. Lain ni saya tanya, ngapa tu Intan kurang pengajian? Kurang ustaz sekarang ni. Ustaznya kurang. Dah yang 14,000 orang di Mesir tu mana begini? Itu baru di Mesir, belum di Jordan, di Maghribi, di Afrika, kemudian di Indonesia, di Fatani. Itu mana tu pergi orang mengaji tu? Balik saya tengok juga kawan-kawan saya, mana yang jadi ustaznya? Banyak nak jadi penjual insurans, banyak yang nak jadi peguam, ada yang nak jadi macam-macam. InsyaAllah barakallahu ta'ala. Walaupun dia mengaji agama, tapi Allah yang atur rezeki dia. Macam tu kita, insya-Allah. Ada orang mungkin dalam ni dia mungkin pengajian dia bahagian komputer, tiba-tiba dia kerja bahagian travelling ke, kita tak tahu. Allah Ta'ala alam. Ini Allah punya aturan. Jadi tuntutan mengaji tadi apa dong? Kerana Allah semata. Nanti Allah yang aturkan jalan mengaji rezeki kita tadi. Maka rugilah ia, dan janganlah sama sekali engkau termasuk ke dalam golongan yang ketiga. Maka engkau akan terjerumus ke jurang kebinasaan yang tidak diharapkan dapat diselamatkan atau diperbaikkan lagi. Kalau dah jadi ulama' su' ni, tak boleh cakap apa pun. Orang bawah cakap dia buat no hand je, kata orang Perak buat no hand je. Allah Ta'ala anu. Ini dia dah hatinya dah begit. Betul ayat tu tau. Udah degil payah nak bercakap, dia nak menang saja. Contoh baru ni Ustaz Jeffrey Mahmudi cakap apa? Di Syria. Kan berperang Syria tu, insya-Allah tabaraka. Berperang di Syria ni, orang ni mengaku dia mujahidin. Lawan dengan pihak lawan ni pula kata muhajidin apa nama dia pun mujahidin juga, insya-Allah.
Yang ni kata mujahidin, ni kata mujahidin, iaitu mujahidin. Dia kata kami ni golongan daripada orang yang menegakkan Islam. Sebagaimana sabda Nabi SAW, bumi Syam, bumi barakah, dan berkumpullah umat yang akan membunuh Dajjal di bumi Syam. Hak tu pun bagi dalil. Kami pun juga mujahidin. Orang kami banyak syahid. Kami tinggalkan harta, kami tinggalkan keluarga, berjuang. Di sana pula kata kami pun mujahidin, kami membela agama, bangsa dan anak negara kami sendiri, tapi mereka lawan sama sendiri. Kalaulah tuan-tuan ada di situ, pasukan mana tuan-tuan nak pilih? Tiga-tiga mujahidin tu. Tiga-tiga menjanjikan syahid. Yang mana satu kita nak pilih? Itu baru tentera yang datang dari satu negeri Islam. Bagaimana tentera yang datang nanti? Tentera Dajjal. Kita tengok, ini pun Islam juga, hak ni pun Islam juga, yang ni pun Islam juga, yang mana satu aku nak ikut ni? Kata orang Perak, libang libu kita jadinya. InsyaAllah berkau, tengok ini tak kena, tengok ini tak kena, mana satu nak ikut? InsyaAllah. Itu baru satu negara saja. InsyaAllah barakallahu ta'ala. Tak terikut kita dengan fitnah dunia ni. Itu nama fitnah. Ahasiban nasu ayyajraku amanna. Apakah mereka menyangka bahawa mereka akan dibiarkan begitu saja bila mereka mengatakan amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, padahal mereka belum pernah menerima fitnah. Fitnah ni apa? Ujian. Allah turunkan ujian pada mereka, dugaan-dugaan begitu, insya-Allah. Hari ini kita pun mengaji, ustaz ni cakap lain, ustaz ni cakap lain, hak tu cakap lain. Empat-empat ni ustaz, mana satu kita nak dengar ni? Ini ujian kecil, kata orang, ujian kecil. Nanti kalau Dajjal datang, lagi tergamam kita dengar. Ustaz tak boleh pakai rupanya, Dajjal yang betul. Jadi macam tu. Ini tu sebab kena ngaji tauhid. Tabarakallah taala, biar kena sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni itu sebab Imam Ghazali bila dia cerita tentang ulama su, dia takkan lupa cerita mengenai Dajjal. Kerana ulama su daripada kalangan orang-orang ni tadi, dialah orang yang menjadi lidah penyambung bagi Dajjal. Insya-Allah. Dia lidah penyambung bagi Dajjal. Dajjal tak sampai lagi, dia tolong sampaikan dulu ajaran didikan Dajjal tadi, hingga orang terpesong, orang seronok dengan perkara-perkara yang hayal daripada agama juga, kata masya-Allah. Tu sebab lahir dalam cara Islam, kahwin cara Islam, mati cara Islam, tapi hidup tak mau cara Islam. Masya-Allah. Bila mati tahu pula, pergi surau tanya Pak Imam ada tak, masya-Allah. Padahal itu muka si mati tak pernah nampak di surau. Subhanallah ta'ala. Apatah lagi nak masukkan RM1 dalam tabung surau. Minta maaf lah nak cakap begini, tapi maknanya kehidupan dia hanya mencari nafkah kehidupan semata-mata. Walhal pada akhirnya dia tetap cari juga pada jalan akhirat. Ingat pula akhirat ketika nanti. Itu sebab kata guru kami, sangka baik je lah. Sangka baik ngapa? Kalaulah dia tak datang dalam keadaan berjalan pergi masjid, nanti dia datang dalam keadaan baring. Sultan, itu je beza je. Dia datang juga. Kalau tak berjalan, tak berdiri, dia baring. Itu je beza yang sampai ni. Masya-Allah tabarakallah ta'ala anhu. Pergi jugalah tu. Masya-Allah tabarakallah ta'ala anhu. Maka apabila engkau bertanya apakah itu bidayatul hidayah, permulaan jalan menuju hidayah, untuk dapat aku mencubanya. Maknanya di sini apa maksud mencuba Imam Ghazali rahimahullah taala sini, iaitu orang yang sedang bersiap sedia untuk menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Imam Ghazali rahimahullah taala, dapat aku mencubanya, itu dia dah bersiap sedia. Bukan cuba-cuba, tak apa, try dulu boleh ke tak? Tak ada. Dah siap sedia nak melangkah masuk ke dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka rugilah, kita sebab apa? Bagi diriku, maka ketahuilah bahawa permulaan jalan hidayah itu ialah takwa yang zahir. Takwa yang zahir dan nihayatul hidayah, kesudahan jalan hidayah itu ialah takwa yang batin. Takwa ni juga kunci dia, insya-Allah. Amanah takwa tiap-tiap Jumaat kita akan dihidangkan dengan suara bi khatib yang mengatakan ittaqullah qala Allah Subhanahu wa taala. Atau dia katakan marilah bertakwa kepada Allah taala, marilah bertakwa kepada Allah taala. Apa makna takwa tadi? Kata Sayyidina Ali karamallahu wajha, takwa itu ialah kamu kerja segala suruhannya, tinggal segala larangannya. Itu maksud takwa. Disiplin, insya-Allah. Apa yang Allah suruh buat. Apa yang Allah larang, tinggal. Macam kita pergi sekolah, kalau di sekolah diwajibkan pakai kasut warna hitam. Sekarang hitam kan sekarang, insya-Allah. Pakai hitam. Ada budak dia pergi sekolah pakai kasut warna merah. Apa kita panggil pada budak tadi? Tak ada disiplin. Dalam segi agama, apa Allah suruh kita buat, tapi apa yang Allah suruh kita tinggal, kita panggil tak bertakwa.
Takwa dan disiplin itu satu perkara yang sama ertinya, iaitu menuruti segala perintah. Dia panggil gitu. Itu sebab takwa pula ada dua. Takwa batin dan takwa zahir. Masya Allah, tabarakallah ta'ala anhu. Jadi, dan syurga itu tidak akan dicapai kecuali dengan takwa. Allah akan masukkan orang dalam syurga bukan kerana besarnya serban dia, bukan kerana kuatnya tongkat dia, bukan kerana panjangnya tasbihnya, tetapi kerana takwanya, disiplin dia, tertibnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab Allah firman dalam surah An-Naba, Allah kata apa? Ba'dzu billahi minasyaitonir rajim, innalil muttaqina mafadha. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu mafadha, ganjaran syurga. Yang di dalamnya itu hadaiqa wa a'naba, di dalamnya terdapat pohon buah-buah daripada batang kayu dan juga anggur-anggur yang menjalar. Wa kawa'iba atraba, dan juga bidadari-bidadari yang cantik. Wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa, sebaya pula bidadari-bidadari tadi. La yasma'una fiha lagwan wala kadzaba, dalam tu kamu takkan dengar orang yang kata orang Perak lara, insyaallah. Itu kata Arab lagwan wala kizaba, ataupun penipuan. Maknanya kamu tak dengarlah sembang-sembang kosong, benda-benda sia-sia dan juga pembohongan dalam tu. Jadi nanti kita akan bahas apa tu takwa zahir, apa tu takwa batin pada siri yang akan datang, insya-Allah tabarakallahu taala. Jadi kita tangguh lagi pada perbahasan kita tentang bidayatul hidayah. Lama mengaji Cik Azmi baru sampai bidayatul hidayah ni. Yang sebelum ni tu coretan-coretan aja tu. InsyaAllah tabarakallah. Ini baru kita nak cerita apa dia bidayatul hidayah tu. Masya-Allah tabarakallah. Jadi sekadar itu. Alamak, saya rasa habiskan je lah Cik Azmi, boleh ya? Sebab sebelah tu dah bahagian pertama dah. Cuba tengok. Saya baca je lah. Tak ada panjang lah, kita baca aja. Ya. Apa dia? Dan tidak ada petunjuk kecuali bagi orang yang menyediakan dirinya untuk bertakwa, dan takwa itu terbahagi kepada dua. Yang pertama, menjunjung segala perintah Allah Ta'ala, yakni melaksanakan ketaatan. Yang kedua, menjauhi segala larangan Allah Ta'ala, meninggalkan kemaksiatan. Tu saya dah bagi tahu dah. Apa makna takwa? Kerja segala suruh perintah Allah, tinggal larangan Allah Ta'ala. Itu khatib kata, ittaqullah fusikum bitaqwallah faqad fadzal muttaqun. Sidang Jumaat yang berbahagia, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Itu terjemahan dia, maksud sekali. Dia dah bagi maksud takwa tu apa dia. Tapi bila ditanya apa takwa tu pakcik, entah kata masjid takwa lah, masya-Allah. Tanyalah jemaah masjid takwa sekalipun. Saudara-saudara, masya-Allah. Tanya apa makna takwa? Biasa dengar takwa, tapi apa nak kata definisi takwa? Takwa tu ialah kerja suruh segala perintah Allah, tinggal larangan Allah. Itu kata Sayyidina Ali. Adapun kata Syekh Abdul Samad Palembang dalam kitab Hidayatus Salikin, apa makna takwa? Takwa itu maknanya takut Allah. Kalau kita takut Allah, kita kerjakan suruhan Allah, kita tinggalkan larangan yang Allah tak bagi kita buat. Tu saja. Dan maka di dalam kitab ini akan saya sebutkan kedua-dua bahagian ini dengan serba ringkas. Tebal ni dia kata serba ringkas. Masya-Allah tabarakallah taala an, masya-Allah. Tak apalah kita ngaji masya-Allah tabarakallah taala an. Ni dia ada dua fasal. Satu fasal tentang bahagian ketaatan zahir, dan fasal yang kedua iaitu tentang ketaatan batin. Zahir ni kita boleh nampak kelakuannya seperti sembahyang, wuduk, puasa, haji, tu zahir. Adapun ketakwaan batin, dia jaga 7 anggota panca inderanya daripada dalam tadi, daripada kelakuan-kelakuan maksiat. Itu akan kita perbahas sehingga kepada penutupnya, insya-Allah tabarakallah taala. Jadi sekadar itu saja pada malam mulia ini. Salah silap tutur bicara saya, apalah saya sampai kalau tidak bertepatan murad kita pada Allah Ta'ala, saya minta ampun pada barisan ayahanda ibunda rahmatullah Allah Ta'ala sekali. Ayahanda ibunda rahmatullah Ta'ala, pengakhirnya sekali lagi saya himbaukan kepada ayahanda ibunda rahmatullah Ta'ala sekalian, saudara saya, saudara Fahmi ni ada bawa satu tabung untuk pembinaan Pondok Kalumpang yang kita masih memerlukan dana untuk pembinaan asrama baru. Jadi bagi tuan-tuan ayahanda ibunda rahmatullah Ta'ala yang punya keinginan untuk sama-sama berinfak,
bolehlah bertemu dengan saudara Fahmi kita insya-Allah. Aku la qauli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا على قدر أنثى وذكر اللهم افتح علينا فتوح العارفين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبي والصديق والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan dengan tasbih kafarah serta surah wal-'asr. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.